So adakah kenaikan harga barang ni selain daripada yalah, mungkin sebab isu ringgit pun baru nak mengukuh. Tetapi ringgit mengukuh pun kita tak boleh nak kata is faktor dalaman sebenarnya. Ringgit mengukuh ni kerana memang globally what's happening US, yes, US punya currency value pun drop. Correct, that's right. Bukan sebab ringgit tu tiba-tiba jadi lagi powerful Betul. atau lebih valuable. Oh, ramai yang sindir. Yang sindir hari ini bersama dengan saya Dr. Afif dan juga bersama saudara Sudan Mukaya, yang mana ni antara host tetamu jemputan kita pada malam ini. Saudara Tuan Faisal tak dapat bersama kita malam ni. Jadi saya dan Sudan akan mengulas tentang beberapa isu. Antaranya isu yang menarik untuk minggu ini pastinya kita akan membincangkan tentang belanjawan yang bakal tiba. Ini adalah belanjawan yang ketiga yang akan dibentangkan oleh Kerajaan Madani, akan dibentangkan oleh PMX sendiri selaku Menteri Kewangan, dan ini adalah belanjawan yang pastinya dinanti-nantikan oleh rakyat Malaysia dan juga oleh kita semua, kerana kita nak melihat apakah langkah seterusnya yang ingin dibuat untuk kita menghadapi tahun 2025. Sebab sedikit latar belakang saudara Sudan Mukaya, beliau merupakan seorang tech entrepreneur, usahawan, dan juga merupakan seorang ahli politik juga. Dia boleh sikit-sikit freelancer. Dia jangan freelance sangat. Seorang ahli politik juga, merupakan ketua penerangan kepada parti MIPP, Malaysian Indian People's Party, dan juga merupakan ketua penerangan kepada jawatankuasa masyarakat India bagi Perikatan Nasional di peringkat kebangsaan. Apa khabar Sultan? Baik, terima kasih. Terima kasih yang menjemput saya datang ke podcast pada hari ini. Ya, ni siaran kita ramai yang sindir ni. Memang kita banyak fokus kepada isu politik, isu ekonomi dan juga isu-isu hangat lah yang dibincangkan. Untuk sesi kali ini, kita nak bincangkan sedikit tentang belanjawan yang bakal tiba, yang akan diumumkan tak lama lagi. Dan kita tahu ada banyak penantian, rakyat Malaysia menantikan adakah akan ada suntikan dana bantuan pertambahan terutamanya dari segi bantuan sara hidup dan sebagainya. Adakah ada lagi kalau tahun lepas belanjawan 2024 antara yang terbesar adalah isu penstrukturan semula cukai. Yang mana cukai perkhidmatan naik daripada 6% ke 8%. Saya dengar sendiri baru ni ucapan Perdana Menteri dalam interview temu bual. Beliau menyebutkan bahawa GST tak akan dilaksanakan lagi selagi kita tak mencapai sasaran minimum wage RM3,000. Boleh percaya tak? Susahlah. Tapi walaupun kita tahu GST is a better taxation system, tapi nampaknya Perdana Menteri masih lagi tidak mahu melaksanakannya. Cuma bila dia kata dia nak tax orang lebih kaya dan mengurangkan tax kepada orang yang lebih miskin, saya tidak nampak kenapa GST tak dilaksanakan. Sebab pada saya GST ni adalah based on your consumption. The more you consume, lebih banyak kita gunakan, lebih banyak kita beli, kita belanja, maka lebih banyaklah tax yang kita kena. Beza dengan cukai perkhidmatan. And also the definition juga. Dia cakap elite lah, maha kaya lah. Tapi dia punya definition always very biased kan? Dia cakap elite, tapi yang last diesel tu kena kat orang M40. Betul. Orang-orang yang bawa kereta diesel yang tahun 1980s pun kena juga. Betul. So, dia punya definition tu tak betul. Macam dia sendiri cakap dia nak buat untuk maha kaya juga. Untuk education. Last macam bukan dia nak target yang T1. Always going back to M40. M40 tu maha kaya ke? Elite ke? No, sebab tu sebenarnya ni semua semantik lah, dia punya ucapan saja. Betul. Tetapi dari segi kalau kita tengok dari segi definisi apa semua, agak sukar untuk kita nak betul-betul kata oh ni maha kaya. Maha kaya tu T20 ke M40 ke? So it's best to actually stick to the actual definition yang kita ada. And consumption. It should be based on consumption. T20, M40, jadi kita tahu exactly kat mana bracket you are talking about. And be fairer. Jadi sebab tu sekarang ni kita tengok esok atau nanti hari di mana belanjawan akan dibentangkan, kita nak tengok juga sama ada
belanjawan ini akan menyaksikan kepada penstrukturan semula subsidi-subsidi. Kita tahu baru ni Menteri Pertanian Datuk Seri Mohamed Sabu, lebih kenali sebagai Abang Mat, telah mengumumkan bahawa subsidi telur akan ditarik balik. Kemudian kita dah laksanakan rasionalisasi subsidi diesel. Betul. Adakah Sultan merasakan bahawa subsidi petrol pula yang akan dirasionalisasikan dalam belanjawan ni? Very likely. Sebenarnya kan ini akan masuk ke tahun ketiga. PMX taking over the country kan. Dia masuk ke dalam negara ni sebagai pemimpin terbesar with a lot of promises. Tapi if you ask me, so far most of us have not seen the reforms being done. So sekarang you're talking about economic front. Economic front, dia punya semua reform lah, political reform, what not, everything. Dia cakap dia nak buat semua ni kan. So this year, I think this budget dia akan test betul ke tak PMX ni sincere untuk uplift all the communities that he was talking about dengan semua reform dia. So one of it is about taking care of the people kan. And I do wonder if you take away petrol subsidy, does that really help the people? Susah, saya tak rasa dia akan membantulah kalau kata hanya dengan tarik subsidi petrol ni. Saya tahu tujuannya kerana argument terbesar mereka adalah kerana jumlah subsidi yang dibelanjakan terlampau besar untuk petrol dan juga untuk diesel sebelum ini. Jadi apa yang berlaku sekarang adalah kalaulah kerajaan menjimatkan, maka tak perlu bayar subsidi, maka tak perlu bayar keluarkan duit kerajaan untuk bagi subsidi pada rakyat. Maka ada penjimatan dalam perbelanjaan kerajaan. Tetapi sehingga hari ini kalau kita tengok subsidi diesel dah dirasionalisasikan, kita masih lagi tak nampak efeknya kepada kitaran ekonomi yang ada pada hari ini. Betul. Bahkan dengan penarikan subsidi diesel itu bukan hanya ianya menambahkan kos pengangkutan, terutamanya kos logistik, selain daripada cukai logistik yang dah dikenakan sebelum ni, ia juga telah menyebabkan kos harga barang terus meningkat. Correct. Tapi kerajaan masih lagi berbelanja pada tahap yang sama. Tahap yang sama maksudnya dia sustain whatever expenditure yang dia kena buat sekarang. Macam ni I remember waktu dia nak bawa subsidi diesel ni, dia nak tarik waktu tu, I ingat lagi banyak pemimpin-pemimpin cakap, don't worry, when we save this money kan, duit ni akan trickle back to the economy. We'll figure out a mechanism to trickle. Where is the mechanism? Tapi itu tak nampak lagi. Tak nampak lagi this money coming back to the people. And people are still suffering. People are still struggling. Kalau sudah tengok baru-baru, bukanlah baru ni, I think few months back ada satu laporan dikeluarkan oleh kalau tak salah saya Bank Negara atau ni menyatakan bahawa perbelanjaan kerajaan pada tahun ini tahun 2024 setakat separuh tahun hari itu dah exceed 60-70%. Maka mereka dah untuk sustain sampai ujung tahun tak cukup sebenarnya perbelanjaan kerajaan. Sebab tu terpaksa buat subsidi rationalisation ni. So bila maksudnya begitu, maknanya apa yang berlaku sekarang, perbelanjaan kerajaan tu bertambah. Betul. Dan jumlah yang dijimatkan daripada subsidi ni bukan untuk tambah lagi program-program atau suntikan fiskal kepada rakyat, tetapi hanya untuk sustain whatever the government has now. Mana kerajaan sekarang tak ada duit. Betul. Maka dengan tarik subsidi ni, kerajaan bolehlah belanja, mungkin bayar gaji dan sebagainya, sustain bangunan, perbelanjaan mengurus dan sebagainya. So dia ni bukan masuk kepada perbelanjaan pembangunan untuk wujudkan lebih banyak projek, untuk wujudkan lebih banyak kitaran ekonomi di ground, di peringkat akar umbi. Jadi ini yang berlaku sekarang, dan saya masakan itu juga antara benda yang kita akan tengok dalam belanjawan 2025 ni. Kerana kita merasakan dalam belanjawan 2025 ni saya percaya PMX pastinya akan gunakan ini sebagai platform untuk nak tunjuk bahawa dengan keadaan ringgit mengukuh, dia akan tunjuk kononnya dia akan naikkanlah bantuan-bantuan ini. Dan kita nak tengok juga dia mungkin naik bantuan di sini, tetapi dia akan lakukan penjimatan di beberapa tempat-tempat yang lain, terutamanya dalam soal pendidikan, soal bantuan secara terus kepada usahawan, atau juga
dari segi taxation, dan yang paling kita jangkakan adalah rationalisation subsidi lah. Betul. Yang mana untuk petrol, yang mana diesel dah berlaku. Saya dengar-dengar cakap-cakap bahawa untuk petrol juga akan dilaksanakan secepat tahun ini. Kerana untuk sustain perbelanjaan kerajaan. Jadi Saudara Suden sendiri sebagai seorang yang terlibat dalam perniagaan, and I was told you terlibat dalam retail, grocery dan sebagainya. Maknanya ni barang keperluan asas lah. Sejak pelaksanaan diesel subsidi rationalisation ni, rasionalisasi subsidi diesel ini, adakah saudara sudah melihat kesannya membawa kesan yang positif atau lebih kepada kesan negatif kepada majoriti rakyat? Kalau kita tanya dekat market lah kan, to the players kan, everybody will complain about the same thing. Market slow down. The market slow down ni kenapa? Sebab they saying duit tak pusing balik. As last time. Orang tak belanja? Orang tak belanja. Orang kena belanja dulu and then the money will come back, trickle back kan. Right now it's not happening. And it's happening mungkin pasal fear code, ataupun prior to this mungkin sebab currency mahal kan. So mungkin pasal tu. But I also believe it's also because memang orang dah takut. Memang orang dah tak ada duit dalam tangan. Tak cukup duit in hand. Kuasa membeli dah kurang. Kuasa membeli. membeli. I ingat lagi sebab kita ada kedai runcit kan. Kalau dulu orang datang bawa RM100, RM200, RM300. Sekarang ni kita tengok orang bawa RM10, RM30, RM40. And they buying only the important stuff. Kalau dulu kita bawa RM200, mungkin dia beli coklat, mungkin dia beli barang mainan. It take some other things. Sekarang ni mungkin RM40. RM40 nak beli beras pun tak cukup. Ya, betul. Nak beli gas. Satu tong. Lepas tu apa lagi? People are actually struggling. And from the basic macam tu kan, they naik. And at the end of the day, we can see dia memang slow down. So baru ni saya ada sembang lah dengan seorang, saya boleh recognize dia sebagai T20 lah. Dia cerita kat saya berpangkat Tan Sri. Tan Sri T20 lah, jangan Tan Sri tak T20. Jadi dia bersembang dengan saya, dia kata dia mengeluh kat saya. Dia kata dia pergi pasar. Okeylah, retired guy. Dia kata dia pergi pasar, dia bawa cucu dia. So cucu dia selalulah dia beli jajan-jajan yang nak dia beli tu. Betul. Which last time he said he will spend dalam RM5, RM6, he will get apa barang-barang yang dia nak tu. Ya, betul. Now dia kena spend sampai RM10, RM12 in order untuk beli barang-barang tu untuk cucu dia. Dan dia komplain. Betul. It might seem small to us, RM5-6, tetapi naik kepada RM10-12. RM10, RM12 kepada T20 apa sangat. Betul. Tetapi orang T20 komplain. Yes, betul. Bahawa harga barang meningkat. Jadi benda ni go across the board lah. Harga barang ni memang meningkat dengan ketar. We look at 2022, 2023, 2024, the price hike is pretty much happening macam every month macam tu. Kita nak simpan stok pun kita dah takut sekarang ni sebenarnya. Sebab dia naik. Jadi it is true. It is true because harga naik, orang berbelanja banyak, orang dah tak ada kapasiti duit dalam tangan. It is very obvious nowadays lah. So adakah kenaikan harga barang ni selain daripada yalah, mungkin sebab isu ringgit pun baru nak mengukuh. Tetapi ringgit mengukuh pun kita tak boleh nak kata is faktor dalaman sebenarnya. Ringgit mengukuh ni kerana memang globally what's happening US, US punya currency value pun drop. Correct. That's right. Bukan sebab ringgit tu tiba-tiba jadi lagi powerful Betul. atau lebih valuable. Ya, betul. Tapi tak apalah, let them take the credit. Kononnya ringgit makin mengukuh. Itu satu. Adakah kerana fokus kerajaan yang ada pada hari ini atau Menteri Kewangan yang ada pada hari ini, dia tak dapat untuk coordinate di kalangan kementerian-kementerian kerana antara janjinya Kementerian Kewangan pada ketika mengumumkan subsidi rationalisation tu adalah harga barang takkan naik. Tetapi di peringkat KPDN kita pun tahu, di peringkat market kita tahu harga barang semua naik. Betul. Tetapi apa tindakan KPDN untuk memastikan bahawa harga barang tu satu. Dan dalam keadaan sekarang, bila kita bercakap tentang supply and demand, banyak barang keperluan asas ni, kita sendiri tahu dalam market berkurangan. Betul. Example beras kan? Menyebabkan harga naik.
bila supply and demand tu is a basic economy lah. Bila supply kurang, demand tinggi, maka harga barang akan naik. Betul. Dan itu yang berlaku sekarang. Jadi apa sebenarnya berlaku sekarang ni? Kalau pada pandangan Sudan sebagai seorang yang terlibat dalam the chain, the retail chain ni, sebenarnya adakah memang ada usaha terancang untuk kurangkan supply? Atau adakah kerana kita tak mampu nak import barang-barang daripada luar untuk bawa masuk untuk dijual? Atau adakah sebenarnya barang tu ada tapi rakyat memang tak beli? I think it's more kepada rakyat tak mampu. Rakyat tak mampu nak beli barang. So kalau tak ada demand atau demand dia soft, there's no point for us to bring in the supply. So akhirnya barang ni tak boleh jual. And barang ni sebenarnya biasanya ada expiry date kan. And we don't want to keep this kind of things in our hand. So at one point kita tak jual banyak, dan tiba-tiba barang ni jadi low demand, high demand pula. Naik. So it's always under those situation ni. Orang tak cukup duit. Satu lagi, barang ni pun dah jadi terlalu mahal. And it does really affect lah to the people. Especially lah kan, when we talk about geng-geng kita yang tinggal dekat flat, dekat apartment. Jangan cakap pasal Tan-Sila tu kan, yang Bukit Tugu kita, we don't talk about that lah. Kita cakap pasal orang yang tinggal dekat Kulim. Orang yang tinggal kat Perak. How they suffer. Sekarang ni ramai yang kat luar sana kan, semua kat luar sana tengah cari, boleh tak minta tolong? I'm sure YB you punya dapat tu kan? Semua minta bakul makanan, whatnot, everything. Every day ada orang datang ambil bakul makanan. I tengok di sekarang di Pawali right now, semua orang tengah cari, dapat tak hamper sini, hamper sana. What does that even mean actually? People do not have the money to spend. That is very worrying. They are talking very, very proudly that the economy is doing very well, but you don't see that at the grassroots level. Orang tak celebrate pun. Orang takut nak celebrate. Kalau Deepavali, kalau dulu kan meriah. Sekarang ni tengok, it's very subtle. Very toned down. Jadi kurang meriah sambutan. Betul. Dan I think it's also for Hari Raya juga. Betul. Betul. Hari Raya juga. Dan kita tengok sekarang ni dalam bajet ni juga nanti, since kita tadi sebut sikit tentang masyarakat India, kita tahu ada satu agensi, sebab saya difahamkan Sultan ada memperjuangkan baru-baru ni tentang Mitra atau nama penuhnya Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia. Betul. Tubuh sejak 2008 dan telah di rebranding pada tahun 2018 kepada Mitra, dan merupakan salah satu unit di bawah Jabatan Perdana Menteri. Betul. Kita tahu tahun lepas dia ada fiasco sikit lah. Dia JPM pergi perpaduan masuk balik JPM. So sekarang ni as of now bawah Jabatan Perdana Menteri. Betul. Dan Mitra ni dipimpin oleh seorang ahli parlimen daripada Parlimen Batu, saudara Prabhakaran, yang berhormat Prabhakaran. Saya difahamkan baru ni dia ada mengumumkan bahawa tahun 2024 ni masih ada 95 juta lagi yang nak dibelanjakan lah untuk konon 11 program. Itu tahun 2024, yang mana tinggal lagi 2 bulan. Saya pun tak tahu macam mana nak belanja lah. Tetapi ni situasi dia sekarang. Mungkin Sultan sebagai aktivis di kalangan masyarakat India, adakah Mitra di bawah pentadbiran Perdana Menteri PMX sekarang sebagai seorang Shivaji the Boss telah gagal untuk menguruskan Mitra ni? Gagal tu it's obvious. Obvious. Gagal Gagal. I cakap obvious. Gagal sebab kenapa? Bajet ni kita announce tahun lepas. Ini sehari lusa ni dah bajet baru dah. Kita masih belum laksanakan and deliver the money out to the people until today. Yes, dia cakap 95 dah ada projek dia, dah ada program dia, what not. Tapi belum sign. Belum deliver, belum execute, dan belum go out to the market. Takkan setahun. YB Prabhakaran belum sign atau Perdana Menteri belum sign? Tak tahulah siapa belum sign. Yang pentingnya rakyat belum dapat dia punya benefit dia. Belum. And I have been asking every 2 months, 3 months, saya tanya, bila duit ni nak keluar? Bila duit nak keluar? And memang orang pun tanya dekat komen lah, memang kita tak dapat duit. Tak dapat bantuan. What is happening? Semua diam je. Tiba-tiba seminggu 2 minggu ni cakap 95 million kita dah ada allocation, kita nak keluarkan. Tapi caveat dia ialah
nak keluarkan. Belum lagi keluarkan. Belum keluarkan. Ada ini niat lah. Budget, niat lah. Dia fikir niat ni dah kira baik dah. Dapat pahala dah. Dapat pahala dah. Dah kira bagus dah untuk main. Very wrong. Mana Shivaji the Boss gagal lah. Shivaji the Boss ni pandai menyanyi, pandai mana, tapi pandai joget. Anak buah dia semua pandai spin. Pandai spin. Itu confirm. Tapi tak deliver. Rakyat tak terjaga. Tak dapat. Sebab Mitra ni kalau untuk maklumat pendengar kita, dia ada banyak. Dia bukan hanya tentang soal ekonomi semata-mata, ya, keusahawanan, ada grant dan sebagainya. Termasuk juga untuk bantuan skim-skim atau latihan profesional untuk profesional India dan juga tenaga kerja mahir India di kalangan masyarakat India. Dan juga ada untuk pendidikan, ada bantuan ke IPTA. Saya difahamkan hampir 12 juta diperuntukkan untuk program seperti ini. Tetapi kalau ikut Saudara Sultan tadi, makna benda ni masih lagi tak deliver. Bahkan bila saya berjumpa sebahagian besar masyarakat India, terutamanya ketika kempen pilihan raya kecil, baik di Mahkota, di Nenggiri itu kurang sikit, di Sungai Bakap sebelum itu, di Kuala Lumpur baru, banyak di kalangan masyarakat India yang saya temui, pengundi-pengundi India, mula menyuarakan ketidakpuasan hati mereka terhadap PMX. Bahkan mereka kata kalau nak dibandingkan antara semua Perdana Menteri, mereka meletakkan Datuk Seri Najib sebagai orang yang paling banyaklah membantu komuniti dan juga masyarakat India. Bahkan di Sungai Bakap tu antara isu besarnya adalah isu sekolah Tamil di sana. Menjadi isu politik yang menyebabkan PKR kalah di Sungai Bakap tempoh hari. Jadi pada pandangan Saudara Sultan sekarang ni, Datuk Seri Anwar ni, PMX ni, saya tahu waktu saya kempen dengan dia dulu, memang riding on the Indian support. Betul. Support di kalangan masyarakat India tu terhadap PKR, terhadap Anwar Ibrahim tu sangat tinggi pada ketika itu. Jadi, adakah PMX sedar bahawa dengan kegagalan dia menguruskan Mitra ini akan menyebabkan dia nanti bakal lebih banyak kehilangan pengundi-pengundi daripada masyarakat India pada pilihan raya umum yang akan datang? Saya pelik. Macam mana PMX ni boleh lupa the biggest entity that was supporting him for decades. Saya rasa 20 tahun ni, mungkin sebelum orang lain semua masuk ke dalam the reform platform, the first group that was really supporting him was the Indians. And this is you can go check it out. And you tahu pula waktu tu lah ada Anwar ni pandai joget, pandai nyanyi, pandai itu masuk MJ. Everybody was riding him. And dia cakap banyak benda. Dia cakap, don't worry, ini anak saya will uplift the Indians. Ini you are supporting me, I'll do it for you. Tapi the moment dia naik je, tak ada apa-apa. Macam Sungai Bakap tu, you see the schools yang sekolah tu padang terkukur macam tu. Just like that. Banyak sebenarnya isu. The biggest issue sebenarnya kan sebab Mitra. But bigger than Mitra actually is that tiada hala tuju untuk masyarakat India sebenarnya. So this is a issue. Orang India do not have a systematic program to uplift the community. Sepatutnya kena ada blueprint untuk masyarakat India. And this blueprint memang dia cadang. Kita akan bangunkan this blueprint. Kita akan execute blueprint. Ini dah masuk tahun ketiga ni. I hope we'll speak about this blueprint. Ini blueprint ni bukan blueprint daripada opposition. Ini blueprint daripada yang direka oleh BN, MIC at the time. Tapi sampai sekarang, even though they are in the government, dia tak nak buat sampai sekarang. Why dia tak nak buat? Itu menjadi persoalan. Sebab kalau blueprint, a systematic program is done, it will be easy lah kan for Indians to figure the pathway. Ada pathway lah. Ada pathway. Tapi sekarang ni Mitra ni dia bagi 100 million. 100 million ni jumlah tu terlalu sikit. For the entire community. Right? Then what will be? It is 0.025%. 0.025 of the budget. Of the budget. Tahun lepas bagi dekat 400 billion. Tapi yang ni 100 million. 0.025. So where do PMX
put the Indians actually. Itu satu. Nombor dua, tak ada hala tuju. And then you give to a guy who's now running Mitra like a welfare center. Sekarang tadi apa yang cakap YB, you cakap Mitra ni ialah unit transformasi, betul? So dia ada mandate dia to transform and uplift the people in the community. Tapi I tengok dia tengah bagi duit untuk program dialysis. Dia tengah bagi program untuk program-program sakit. Bukan cakap tak boleh bagi untuk program dialysis, tapi itu bawah welfare. Carilah agensi lain. Sebagai fokus untuk Mitra ni untuk transformation. So education. You focus on infrastructure development, you focus on people's development, talent development, human capital. Tapi benda ni tak ada. Just main bagi duit. Bahkan isu tu besar sebenarnya. Macam saya contoh di Taman Medan, saya ada banyak komuniti masyarakat India yang tinggal di flat dan sebagainya. You tahulah flat satu Malaysia. Betul. Semua ni, kan? Betul. Ini semua is tempat-tempat banyak anak-anak India yang daripada keluarga B40, bahkan yang lebih marginalized pun ada. Betul. Dan kita pun tahu mereka terlibat dengan banyak isu, isu sosial dan sebagainya. Sehingga ini saya tak dengar apa pun program Mitra berjalan untuk seperti kawasan Taman Medan yang mana ni urban area Kuala Lumpur, hampir dengan Kuala Lumpur, dan ini antara kawasan tumpuan untuk masyarakat India. Betul. Sehingga sekarang kita tak dengar apa-apa program. Selain daripada program bakul makanan dan sebagainya tu, adalah sikit-sikit. Tetapi structured program untuk bantu anak-anak muda India keluar daripada apa juga isu belenggu yang mereka hadapi tu masih tak ada. Betul. Jadi sebenarnya belanjawan ni kita ada banyak lagi wishlist. Kita harapkan daripada belanjawan ni kita nak tengok kalau betul lah dan approach yang katanya nak mewujudkan negara makmur dan sebagainya melalui belanjawan 2025 ni, saya khawatir ianya akan lebih menekan rakyat apabila kerajaan menggunakan belanjawan ni untuk mengumpul dana yang lebih banyak untuk kerajaan, bukan kerana untuk nak salurkan balik, tetapi kerana nak sustain apa saja belanjawan mengurus yang mereka terpaksa tanggung pada hari ini. Dan kita tengok nanti belanjawan 2025, mungkin kita akan ulas nanti dalam podcast yang akan datang once it's been table out in the budget. Terima kasih kepada Saudara Sultan Mukaya, dan juga terima kasih kepada pendengar-pendengar podcast Ramai Yang Sindih kerana terus setia kekal menyokong dan juga menonton podcast Ramai Yang Sindih. InsyaAllah kita jumpa lagi pada siri episod yang akan datang, Ramai Yang Sindih. Jangan lupa layari podcast kami di YouTube Ramai Yang Sindih.